Tumbuhan akuatik merupakan salah satu industri pertanian dan perikanan yang bernilai tinggi. Tanaman akuatik seperti anda lihat di dalam aturan ini, yang ini namanya Rotala Walichi dan yang ini di belakang sana adalah Vallisneria spiralis dan di sebelah saya ini adalah Bacopa carolina, merupakan antara tanaman akuatik yang mempunyai fungsi khusus pada habitat semula jadi. Dan selain fungsinya untuk mencantikkan akuarium ini, ia juga kini dikomersialkan untuk industri ikan hiasan dan juga diekspor ke pasaran antarabangsa. Wow, cantik yang tu. Sejauh manakah potensi tanaman akuatik ini mampu melonjakkan ekonomi negara? Sejak lebih beberapa dekad yang lalu, Kota Tinggi Johor merupakan kawasan utama penanaman tumbuhan akuatik di Malaysia. Struktur muka buminya yang terletak di muara Sungai Johor sebenarnya menyediakan kawasan semula jadi yang sesuai bagi penanaman pelbagai spesies tumbuhan ini. Jadi tidak hairanlah mengapa benih-benih tumbuhan akuatik boleh didapati daripada hutan, paya, ladang kelapa sawit serta kawasan sungai berdekatan. Perkembangan ini mendorong pembukaan lebih banyak ladang tumbuhan akuatik dengan bantuan pelbagai pihak termasuk Jabatan Perikanan Malaysia. Terdapat 6 syarikat utama yang mengusahakan tanaman akuatik berskala besar di negeri Johor. 4 daripadanya terletak di Kota Tinggi yang asalnya bermula daripada perniagaan ikan hiasan. Sebagai perintis dalam industri ini, syarikat Chai Sing Aquarium Sendirian Berhad ditubuhkan sejak 30 tahun lalu oleh Encik Chia Yao Ping. Kejayaan pembangunan ladang ini didorong oleh galakan dari agensi-agensi berkaitan. Kita bagi bantuan khidmat nasihat kepada kemudian itu kita bagi bantuan teknikal seperti peralatan dan lain-lain kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang mencebur diri dalam bidang tumbuhan akuatik ni. Jabatan Perikanan dalam proses untuk mewartakan kawasan seluas 320 ekar di kawasan Mawai ini untuk dijadikan satu kawasan pusat tumbuhan akuatik, kita bagi kepada pengusaha-pengusaha yang ramai sedikit supaya mereka boleh menanam pelbagai varieti tumbuh-tumbuhan yang mereka diperlukan untuk ekspor. Ladang berkeluasan 50 ekar menempatkan lebih 200 jenis tumbuhan akuatik yang kebanyakannya daripada spesies tempatan dan diimport dari luar. Pengeluarannya bergantung kepada permintaan dan harga pasarannya pula dari RM1 seikat mencecah hingga RM30 sepokok. Bagi memastikan pengeluaran yang berterusan, syarikat Chai Sing menanam sendiri benih dan anak pokok tumbuhan akuatik keluarannya. Kerja-kerja memindahkan anak benih dilakukan sendiri oleh pekerja ladang seramai 30 orang. Ini bagi melengkapkan 4 pusingan tanaman setahun. Biasanya, pokok-pokok akuatik mengambil masa antara 4 minggu hingga 3 bulan mengikut jenis tumbuhan untuk membesar dan matang sebelum dituai. Ada berapa lama Kak mencuburi bidang tanaman akuatik ni? Lebih kurang dalam 10 tahun. Faridah Mat Sairi, 42 tahun, merupakan anak kelahiran Kota Tinggi Johor. Berkat usaha dan kerajinannya, beliau kini menjawat jawatan pengurus ladang Chai Sing dan mahir dalam aspek penjagaan tanaman. Faridah juga berpengetahuan luas dalam selok-belok pengeksportan tanaman dan telah mengikuti pelbagai kursus yang dianjurkan Jabatan Perikanan dan Jabatan Pertanian Malaysia. Syarikat Chai Sing mengeluarkan sehingga 1 juta pokok setahun dengan anggaran keuntungan sehingga RM100,000 sebulan. Selain tumbuhan atas tanah daripada jenis terapung seperti pokok kiambang, teratai dan keladi bunting, terdapat 35 kolam simen dan 15 kolam tanah bagi jenis tumbuhan akuatik yang tenggelam menempatkan pokok akuatik jenis Algeria densa dan Kabomba carolina.
Kemudahan dan teknologi melalui bantuan dan khidmat nasihat pelbagai agensi mendorong pengusaha tumbuhan akuatik terus berkembang. Malah, teknologi kawalan penyakit, pembiakan dengan tisu didik dan teknologi kawalan mutu air mampu menjadikan tumbuhan akuatik sebagai industri yang menguntungkan. Di Chai Seng, dengan pengalaman 30 tahun dalam industri ini, memudahkan mereka mengawal kadar pengeluaran tumbuhan. Okey, agar dansa ni Uncle memang kena tanam bawah jaring hitam Kalau tak ada taruh jaring dia panas sangat kan. Tapi itu dia rempuk kuning. Oh, nanti kering lah. Kering. Okey. Kalau dari segi penjagaan nak jaga Ageria dansa ni Kak, susah tak nak menjaga? Nak penjagaan ni senang je, cuma kita nak kena jaga bunga air dia, jangan terlampau tebal dan jangan terlampau nipis. Bila dia dah tebal, dia akan mengundang binatang seperti ulat, dan dia akan makan daun dan akan merosakkan tanaman kita lah. Ageria dansa ni dipasarkan ke negara mana Kak? Kita banyak pergi ke Jepun, pergi ke Europe, USA dan China. Wow, memang pasaran antarabangsa je. Betul. Okey. Selain kerja-kerja menanam semula Algeria densa, pekerja juga melakukan pembanjaan 2 kali seminggu, meracun dan mengutip siput-siput gondang dan juga ulat daun. Lebih kurang 1,000 benih ditanam dari kolam ini bagi menghasilkan sebanyak 30 hingga 40,000 pokok seminggu. Tempoh batang dia betul-betul batang nak kena sampai 4 minggu lah. Jadi pokok dia boleh tahan. Dia cepat reput kan. Dia tahan, dia keras. Batang dia cukup hijau kuat. Okey, macam ni dah cukup kuat, dah boleh petik. Ya, boleh petik. Pokok Cabomba Carolina ni antara yang popular juga kan, mendapat permintaan tinggi. Ya. Kenapa ya? Sebab dia punya ni, kalau ikut pada pokok ni, nampak cantik. Bila dia dalam air. Bila dalam aquarium tu memang nampak cantik. Tugasan ladang banyak dibantu oleh pekerja terlatih, terutama mengawal penyakit bawaan air. Terdapat lebih 200 spesies tanaman akuatik yang ditanam di sini. Dan di kolam ini menempatkan spesies Cabomba Carolina yang biasanya kita nampak sebagai hiasan di dalam akuarium. Dan tumbuhan Cabomba Carolina ini sememangnya hanya memerlukan penjagaan yang sangat minimal. Potensi tumbuhan akuatik ternyata menyediakan peluang yang luas kepada pengusaha yang berminat. Sebuah lagi syarikat yang menjadi pelopor dan penyumbang kepada pertumbuhan industri tanaman akuatik di Kota Tinggi Johor ini ialah syarikat Nandau Sendirian Berhad. Syarikat Nandau ni dia telah beroperasi selama 25 tahun. Lama dah. Lama. Jadi kita sini pengeksport untuk aquatic plant. Dari segi tanaman ni, tanaman akuatik mana yang paling mendapat permintaan tinggi? Dalam pasaran banyak tanaman aquatic plant ni permintaan. Salah satunya tanaman dekat sini ada Echondorus beleheri ya. Yang ni? Dia permintaan dia terlalu tinggi untuk Eropah. Dari segi penjagaan tu susah tak? Terdapat 30 tanaman akuatik tenggelam dan 50 spesies terapung di ladang milik Encik Lim Yong Kwi ini. Jadi tak jadi masalah sangat. Lebih 4 juta pokok diekspor dalam tempoh sebulan melibatkan jumlah tenaga kerja seramai 36 orang. Kadang-kadang kita ada dalam 5,000 pokok, ada yang 3,000 pokok. Nama dia pokok ni Toninia fluviatilis. Ini asalnya lokal. Harga dia tak terlalu mahal. Untuk dalam satu bandar tu lebih kurang dalam 90 sen saja. 90 sen satu ikat tu lah. Satu ikat tu lah yang kita ikat kat dalam tu kan. Sebagai pengurus ladang, Anwar berpengalaman lebih 20 tahun dalam industri tanaman akuatik. Beliau amat peka terhadap keperluan pasaran, terutama aspek kebersihan dan keselamatan dalam mematuhi sijil jaminan kebersihan Phyto Malaysia. Yang depan ni jenisnya Taxiphyllum species. Jadi pokok ni senang ditanam. Kita letak je dia just tanam, senang kan. Jadi produk untuk buat pokok ni macam-macam kita boleh buat untuk keluar dari ekspor dia. Contohnya kita akan buat kelapa daripada kelapa dan driftwood daripada kayu dan untuk stick dia kita boleh buat. Abang, macam mana kita nak tuai ni?
Saya contohkan ambil macam ni. Okey, kita ambil pokok ni. Kita akan letak produk macam kelapa ke apa, kita letak kat atas ni. Untuk Menariknya, di sini juga mereka turut mengedarkan produk tanaman yang dihias dan diikat pada tempurung kelapa, batuan dan kayu bakau. Tanaman akuatik ni dia yang paling banyak dieksport ke negara Kesatuan Eropah dan juga Singapura, salah satu daripada negaranya. Dan negara-negara ini ada beberapa syarat yang dikenakan untuk kita patuhi. Jadi kita membimbing pihak syarikat untuk dia memahami prosedur bagaimana untuk mematuhi keperluan negara pengimport tersebut. Bagi memenuhi keperluan negara pengimport, terutama negara-negara Kesatuan Eropah, kebanyakan tanaman akuatik ditanam di dalam rumah lindungan hujan. Cubaan menanam tumbuhan jenis premium seperti Echinodorus rubin yang mencecah hingga RM100 sepokok berhasil dan memberi pulangan yang baik kepada pendapatan ladang. Jenis tumbuhan seperti Neville dan Wenty Green ditanam bertingkat bagi mengelakkan serangan cacing nematode. Kami memperkenalkan program Integrated Pest Management ataupun kawalan perosak secara bersepadu. Dan kita menggalakkan pengusaha-pengusaha tanaman akuatik ini menggunakan kaedah yang selain daripada racun. Jadi kita ada menggunakan macam contohnya kita memperkenalkan penggunaan cuka kayu ataupun wood vinegar sebagai repellents untuk menghalau perosak, dan kita memperkenalkan beberapa produk biopesticide sebab macam tanaman akuatik ni dia tidak boleh terlalu tinggi penggunaan racun dia, sebab bila penggunaan racun terlalu tinggi akan menyebabkan mungkin tanaman-tanaman hidupan air seperti macam ikan-ikan tu boleh keracunan toksik. Sepanjang tahun 2016, ekspor tumbuhan akuatik melebihi RM15 juta dan hampir 342 juta pokok diekspor untuk pasaran antarabangsa. Perkembangan ini didorong pertumbuhan pesat industri ikan hiasan yang menjadikan Malaysia antara pengeluar ikan hiasan tropika terbesar di dunia. Proses pembungkusan amat penting bagi memastikan tumbuhan diterima dalam keadaan baik oleh pelanggan. Setiap tumbuhan yang dituai akan dicuci dan diperiksa bagi mengesan sebarang serangga atau makhluk perosak. Proses ini biasanya dilakukan pada hari Isnin hingga Khamis bagi memenuhi permintaan ekspor 4 hari seminggu. Ia melibatkan kapasiti antara 400 hingga 500 kotak meliputi 50 jenis tumbuhan. Kebanyakannya tumbuhan jenis kering atau emerge. Syarikat Nandau mengeksport lebih 4 juta pokok sebulan, terutama ke negara-negara Kesatuan Eropah, Singapura dan Jepun. Tumbuhan yang telah dibungkus akan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara sebelum diperiksa oleh pekerja kawalan kualiti. Setiap proses pembungkusan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan negara pengimport. Pemeriksaan rambang oleh Jabatan Pertanian Malaysia dilakukan pada tahap 10%, manakala pemeriksaan lanjut akan dilakukan sendiri oleh syarikat pengimport. Dengan pendapatan kasar sekitar RM3 juta setahun, syarikat Nandau merupakan antara peneraju dalam tumbuhan akuatik di negeri Johor. Sebagai negara pengeksport tumbuhan akuatik utama dunia, Malaysia harus memastikan pengusaha tanaman sentiasa peka terhadap aspek kebersihan dan kawalan penyakit sebagaimana yang ditetapkan negara pengimport. Justru, sistem pemeriksaan yang ketat dijalankan oleh bahagian biosekuriti tumbuhan Jabatan Pertanian Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kadar notifikasi yang tinggi khususnya daripada negara pengimport dari Kesatuan Eropah atau EU. Sebelum prosedur pemeriksaan akhir dijalankan oleh pegawai pertanian,
syarikat pengeksport perlu memastikan setiap tanaman dibasuh bersih dan membuat pemeriksaan kualiti terhadap setiap tanaman. Lazimnya, dalam setiap pemeriksaan, tumpuan kepada makhluk perosak diberi keutamaan. Antara masalah utama yang dikenal pasti dan mendapat notifikasi tinggi daripada negara pengimport ialah serangga whitefly atau lalat putih dan siput kecil. Prosedur ekspor perlu dipatuhi sebelum sijil fitosanitasi dikeluarkan. Sijil ini akan mengesahkan tumbuhan bebas perosak kuarantin dan lain-lain. Selalunya kalau didapati ada dijumpai telur siput ataupun perosak lain seperti pupa whitefly, kita akan kalau didapati banyak, kita akan arahkan pengeksport untuk cuci semula tumbuhan yang didapati ada perosak. Okey, ada lagi satu. Dia yang tadi macam sinar putih, yang ni dia ada macam kuning hijau-hijau sikit. Dia kena basuh, kita kena gosok dekat bahagian pokok ni secara lembut sikitlah. Sijil fitosanitasi adalah sijil kesihatan tumbuhan yang dikeluarkan negara pengeksport sebagai perakuan atau pengesahan bahawa rawatan atau keperluan-keperluan yang dinyatakan dalam permit import dipatuhi. Sekiranya pemeriksaan gagal mencapai tahap yang memuaskan, iaitu kurang daripada 95% tahap kebersihan dan penemuan antara 5 hingga 6 makhluk perosak, syarikat pengeksport akan diarahkan untuk membersihkan semula tumbuh-tumbuhan sebelum pemeriksaan ulangan. Manakala sampel perosak akan dianalisa bertujuan untuk program pembasmian. Pengendalian proses pengeksportan tanaman dan makanan sangat mementingkan aspek kebersihan. Ia juga perlu bebas daripada serangan penyakit dan juga serangga perosak seperti siput ni. Langkah ini sememangnya bersesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh negara pengimport. Dan sebelum sijil phyto dikeluarkan, satu lagi pemeriksaan terakhir akan dilakukan oleh pihak Biosecurity Tumbuhan Jabatan Pertanian. Pegawai pemeriksa mempunyai kuasa untuk membatalkan ekspor tumbuhan terbabit sekiranya perlu. Biologi siput itu sendiri kan, dia memang di dalam air untuk bertelur. Jadi setiap tumbuhan dia ada perosak masing-masing lah. Selepas setiap pemeriksaan, keputusan boleh diperolehi secara dalam talian dan selepas 2 hari, sijil fitosanitasi akan dikeluarkan. Bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan sanitasi dan kawalan penyakit, Jabatan Pertanian sentiasa menggalakkan pengusaha mencuba kaedah baru di samping memperkenalkan kaedah kawalan makhluk perosak secara bersepadu. Langkah ini dijangka membantu mengurangkan masalah dan memastikan tumbuhan akuatik keluaran negara berkualiti baik untuk tujuan ekspor. Siaplah, bacakan. Kita dah buat pemeriksaan lah. Tumbuhan akuatik biasa digunakan bagi tujuan mencantikkan akuarium ikan hiasan. Selain itu, ia menjadi sumber makanan bagi sesetengah spesies ikan yang memakan daun atau rumput.